Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ucapkan kepada para pelajar sekalian. Ustazah harap semua pelajar sihat, ceria dan sentiasa bersemangat untuk belajar. Okay, Ustazah Zamzam Atirah binti Muhammad Zain, Guru Usuluddin dari SMKA Falahiyah. Hari ini, Ustazah akan menerangkan satu tajuk daripada ilmu mantik, iaitu At-Taqabul Baina Al-Qadaya, iaitu satu bahagian daripada istidlal mubashir. Tajuk ini merupakan tajuk yang agak penting untuk difahami dan ia adalah satu kaedah daripada kaedah-kaedah ilmu mantik yang dipelajari dalam semester 3. Objektif pelajaran kita pada hari ini adalah untuk menerangkan bahagian At-Taqabul Baina Al-Qadaya, contoh serta hukum bagi setiap bahagian. Baiklah para pelajar, tajuk yang akan kita belajar hari ini ialah At-Taqabul Baina Al-Qadaya. Sebelum kita bincangkan tentang tajuk ini dengan lebih mendalam lagi, mari kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan At-Taqabul Baina Al-Qadaya. At-Taqabul Baina Al-Qadaya ialah pertentangan antara dua pernyataan mempunyai maudhu' dan mahmul yang sama, namun berbeza dari sudut al-kam, iaitu kuantiti, atau al-kaif, bentuk, atau kedua-duanya sekali. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan maudhu' dan apa pula maksud mahmul? Maudhu' ialah subjek atau perkataan yang berada di hadapan ayat, manakala mahmul ialah predikat dalam ayat. Seterusnya, kita akan lihat pembahagian At-Taqabul Baina Al-Qadaya. At-Taqabul Baina Al-Qadaya dapat dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama At-Tadad, yang kedua At-Tanaqud, yang ketiga Ad-Dukhul tahta At-Tadad, dan yang keempat At-Tadakhul. Kita akan bincangkan satu persatu tentang pembahagian At-Taqabul Baina Al-Qadaya ini. Baik pelajar-pelajar, sekarang kita akan belajar dulu apakah yang dimaksudkan dengan At-Tadad. Okay, At-Tadad adalah bahagian pertama daripada At-Taqabul Baina Al-Qadaya. At-Tadad ialah dua qadiyah, dua penyataan yang sama dari segi maudhu'nya, okay, iaitu subjek, dan mahmulnya, iaitu predikat, sama dari sudut al-kam, iaitu apa? Kuantiti, bermaksud kuliah untuk semua, dan berbeza dari sudut al-kaif, dari segi bentuknya. Sebagai contohnya, cuba kita lihat contoh yang Ustazah terangkan di sini. Penyataan satu semua pelajar hadir. Manakala penyataan 2, semua pelajar tidak hadir. Di dalam contoh ini, kita dapat lihat kedua-dua penyataan menggunakan maudhu' dan mahmul yang sama, iaitu pelajar. Okay, kedua-dua penyataan menggunakan maudhu' yang sama, iaitu pelajar, manakala mahmulnya juga sama, iaitu hadir. Maka ia menepati takrif yang kita telah belajar sebentar tadi, iaitu sama dari segi maudhu' dan mahmul. Kalau kita lihat sekali lagi, kedua-dua penyataan juga sama dari segi kuantiti, okay, iaitu al-kam, bilangan dia, iaitu semua menggunakan perkataan semua, kuliah. Okay, tetapi ia berbeza dari segi bentuknya, iaitu
al-kaif. Penyataan pertama dalam bentuk positif ataupun dalam bahasa Arabnya kita kenali sebagai mujabah. Manakala perkataan kedua dalam bentuk negatif iaitu salibah. Okey, dengan menyebut perkataan tidak. Okey, dalam penyataan kedua tu ditambah perkataan tidak, maka secara tidak langsung penyataan kedua menjadi bentuk negatif. Okey, Ustazah harap anak-anak pelajar dapat faham contoh yang telah dijelaskan sebentar tadi. Okey, bagaimana pula dengan hukum at-tadad? Okey, hukum at-tadad ialah tidak mungkin benar kedua-dua pernyataan, namun kadangkala kedua-duanya salah. Okey, itu adalah hukumnya. Jadi tidak mungkin kalau pernyataan satu itu semua pelajar hadir itu benar, maka pernyataan kedua semua pelajar tidak hadir juga benar. Mesti salah satu daripada pernyataan tersebut benar ataupun salah. Ataupun mungkin kedua-duanya salah kerana hanya sebahagian pelajar sahaja yang hadir dan sebahagian pelajar tidak hadir. Okey, seterusnya kita bincangkan tentang bahagian yang kedua tentang at-taqabul baina al-qadaya iaitu at-tanaqud. Okey, at-tanaqud. Apakah yang dimaksudkan dengan at-tanaqud? Okey, at-tanaqud ialah dua qadiyah atau dua penyataan. Sama maudhu' dan mahmul, iaitu sama dari segi subjek dan predikatnya, tetapi berbeza dari sudut al-kam. Okey, apa itu al-kam? Kuantiti. Dan juga berbeza dari sudut al-kaif. Okey, al-kaif ini adalah bentuk. Okey, perbezaan ini mesti berlaku serentak. Okey, serentak. Okey, contoh. Kita cuba tengok contoh yang pertama. Pernyataan pertama, semua pelajar hadir. Pernyataan kedua, semua pelajar tidak hadir. Dalam contoh satu, terdapat perbezaan dari segi kuantiti yang digunakan, di mana di dalam pernyataan satu menunjukkan semua iaitu kulliyah. Manakala pernyataan kedua menunjukkan sebahagian atau juz'iyah. Perbezaan juga berlaku dari segi al-kaif ataupun bentuknya. Okey, jika kita lihat dalam pernyataan satu dalam bentuk positif iaitu mujabah. Manakala pernyataan yang kedua dalam bentuk negatif iaitu salibah kerana menggunakan perkataan tidak. Baik. Seterusnya, bahagian at-taqabul baina al-qadaya yang ketiga. Contoh kedua, contoh kedua bagi at-tanaqud ialah semua pelajar tidak hadir. Pernyataan yang kedua ialah sebahagian pelajar hadir. Kalau kita tengok dalam contoh ini, maudhu' dan mahmul yang digunakan adalah sama, iaitu maudhu'nya adalah pelajar. Okey, manakala mahmulnya ialah hadir. Tetapi keadaan yang sama juga berlaku dalam contoh kedua dengan contoh yang pertama tadi. Okey, dapatkah para pelajar mengenal pasti keadaan tersebut? Ya. Perbezaan berlaku dari segi kuantiti al-kam, okay, dan juga dari segi al-kaif. Okay, di mana pernyataan satu menggunakan perkataan semua yang menunjukkan kulliyah, manakala pernyataan kedua menggunakan perkataan sebahagian yang menunjukkan juz'iyah. Manakala dari segi al-kaif pula, pernyataan satu memasukkan perkataan tidak,
menunjukkan ia adalah bentuk negatif ataupun salibah, manakala pernyataan kedua berbentuk mujabah ataupun positif. Okey, seterusnya kita pergi pada hukum at-tanakud. Okey, hukum at-tanakud. Hukum at-tanakud ialah yang pertama, tidak mungkin benar kedua-dua pernyataan secara serentak atau salah kedua-duanya serentak. Okey, jika benar pernyataan pertama, maka pernyataan kedua adalah salah. Okey, kesimpulan yang boleh kita buat daripada hukum at-tanakud ini ialah hanya satu pernyataan sahaja yang benar. Okey, tidak boleh dua-dua pernyataan benar dan tidak boleh kedua-dua pernyataan salah. Baik, pelajar-pelajar sekalian, seterusnya untuk bahagian yang ketiga, at-taqabul baina al-qadaya, iaitu ad-dukhul tahta at-tadad. Apakah yang dimaksudkan dengan ad-dukhul tahta at-tadad? Ad-dukhul tahta at-tadad ialah dua qadiyah ataupun pernyataan sama dari segi maudhu' dan mahmul, iaitu sama dari sudut subjek dan predikat, juga sama dari sudut al-kam. Okey, al-kamnya bilangan dia, kuantitinya hanya spesifik untuk juz'iyah. Okey, iaitu sebahagian. Kemudian berbeza dari sudut al-kaif ataupun bentuknya, sama ada positif ataupun negatif. Okey, contohnya ialah pernyataan pertama, sebahagian pelajar hadir. Pernyataan kedua, sebahagian pelajar tidak hadir. Okey, jika kita tengok contoh yang diberikan, kedua-dua pernyataan menggunakan perkataan sebahagian. Okey, iaitu sama dari sudut al-kam yang menunjukkan juz'iyah. Okey, tetapi pernyataan satu adalah bentuk mujabah, okey, iaitu positif, manakala pernyataan kedua adalah berbentuk negatif ataupun salibah kerana dimasukkan perkataan tidak. Okey, seterusnya hukum bagi ad-dukhul tahta at-tadad. Hukum ad-dukhul tahta at-tadad, tidak mungkin kedua-dua pernyataan salah, namun kadangkala kedua-duanya adalah benar. Okey, kalau kita tengok contoh, sebahagian pelajar hadir. Kalau kita katakan pernyataan ini salah, sebahagian pelajar tidak hadir juga salah, maka kita telah melakukan kesilapan dari segi hukum. Kerana hukum telah menyatakan tidak mungkin kedua-duanya salah serentak. Tetapi mungkin kedua-duanya adalah benar. Baik, seterusnya kita pergi kepada bahagian terakhir, at-taqabul baina al-qadaya, iaitu at-tadakhul. Okey, kita dah belajar sebelum ni 3 bahagian. Ini adalah bahagian yang keempat, at-tadakhul. Okey, at-tadakhul ialah dua qadiyah. Okey, dua pernyataan sama dari segi maudhu' dan mahmul, sama dari segi subjek dan predikat. Okey, sama dari sudut al-kaif, iaitu bentuknya. Sama ada positif, kedua-dua pernyataan positif, atau kedua-dua pernyataan negatif, tetapi berbeza dari sudut al-kam ataupun kuantiti. Okey, contoh. Contoh satu, cuba tengok pernyataan satu. Semua pelajar hadir. Okey, contoh pernyataan dua, sebahagian pelajar hadir.
Dalam contoh ini, kita dapat lihat penyataan 1 dan penyataan 2 berbeza dari sudut al-kam, iaitu bilangan dia, kuantiti dia. Penyataan 1 menggunakan semua, iaitu perkataan semua merujuk pada kulliyah, manakala penyataan 2 menggunakan perkataan sebahagian, iaitu menunjukkan juz'iyah, sebahagian. Walau bagaimanapun, jika kita tengok semula contoh yang diberi, ia sama dari segi al-kaif, iaitu bentuknya, iaitu kedua-dua penyataan berbentuk positif ataupun mujabah. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua, semua pelajar, penyataan 1, semua pelajar tidak hadir. Manakala penyataan kedua, sebahagian pelajar tidak hadir. Okey, di sini juga kita dapati berlaku perbezaan di antara semua dan sebahagian yang digunakan dalam ayat. Okey, berbeza dari sudut al-kam, tetapi sama dari sudut al-kaif. Okey. Kemudian hukum at-tadakhul. Okey, kita boleh katakan hukum at-tadakhul ini jika benar penyataan kulliyah, okey, perkataan semuanya, maka benarlah pernyataan juz'iyah, okey, sebahagian. Dan begitulah sebaliknya selagi kedua-duanya saling berkaitan. Okey, seterusnya kita boleh katakan kesimpulan yang boleh kita buat daripada tajuk at-taqabul baina al-qadaya ini. Okey. Di sini Ustazah telah sediakan formula yang lebih mudah untuk diikuti untuk mengingat formula antara keempat-empat bahagian at-taqabul baina al-qadaya. Okey, yang pertama, sekiranya penyataan pertama berbentuk kulliyah mujabah dan penyataan keduanya berbentuk kulliyah salibah, maka ia dikenali sebagai at-tadad. Okey, yang kedua, sekiranya penyataan pertama berbentuk kulliyah mujabah dan penyataan kedua berbentuk juz'iyah salibah. Okey, kita tengok yang silang tu ya. Okey, maka ia dikenali sebagai at-tanakud. Okey, yang ketiga, sekiranya penyataan pertama berbentuk kulliyah salibah, okey, kulliyah salibah, penyataan kedua berbentuk juz'iyah mujabah, okey, di situ kita lihat ada pertentangan dari sudut al-kam dan juga pertentangan dari sudut al-kaif, maka ia dikenali sebagai at-tanakud. Yang keempat, okey, sekiranya penyataan pertama berbentuk juz'iyah mujabah dan penyataan kedua berbentuk juz'iyah salibah, okey, sama-sama juz'iyah, iaitu sama dari segi al-kam, berbeza dari segi al-kaif, maka ia dikenali sebagai ad-dukhul. Yang kelima, kulliyah mujabah bertemu dengan kulliyah mujabah. Okey, juz'iyah mujabah. Okey, kulliyah mujabah bertemu dengan juz'iyah mujabah. Okey, berbeza dari segi al-kam tapi sama dari segi al-kaif, maka ia dikenali sebagai at-tadakhul. Okey, begitu juga dengan yang keenam, iaitu sekiranya penyataan pertama adalah kulliyah salibah dan penyataan kedua adalah juz'iyah salibah. Okey, di situ kita lihat berlaku perbezaan di antara al-kam. Okey, dari segi bilangan dia, dari segi kuantiti dia, tetapi sama dari segi bentuk dia, iaitu salibah. Kedua-dua penyataan ada salibah, maka penyataan ataupun bahagian ini dikenali sebagai at-tadakhul. Okey, baiklah pelajar-pelajar. Jadi Ustazah harap
semua dapat faham apa yang Ustazah ajar tadi dan dapat menggunakannya sebaik mungkin untuk menjawab soalan peperiksaan STPM nanti. Sekian sahaja untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.